Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi. Ada salam baru ini, salam 1.35 juta. Ni topik yang kita nak bincangkan sikit lah. Ya, salam 1.35 juta. Banyak tu saudara. Ya, banyak tapi tak ada masalah. Pasal dia, ya, dia banyak dah duit terkumpul sebelum ni kan. 1.35 juta ni macam kita seolah-olah kita ada RM100, kita kena keluarkan RM1 aja. Macam tu lah pada dia. Ya, 135 juta ni sikit. Terima kasih Fazilah M. Sharif. Terima kasih Tegi Fanda. Seolah macam kita ada RM100, kita hanya keluar RM1 untuk bayar saman. Kecil je kan. Jadi macam dia, kecil lah. 1.35 juta tu kecil. Dan selama ni dia jadi Perdana Menteri, ya, bilion-bilion, bilion-bilion saudara, sampai tak cukup makan, bagi kat menantu pula sikit kan, kawan sikit, dia sikit, menantu sikit, jadi banyak. Tak payahlah kalau dia kena 1.35 juta tu kita rasa hakim bagi hukuman ni, ya, ringan sangat 1.35 juta ni untuk Din Cirit. Jadi apa kisah dia saudara, ya? Kisah dia bermula apabila Muhyiddin Yassin, bila isu berkenaan dengan Yayasan Al-Bukhari, ya, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mula mengambil alih kerajaan, ya, menjadi Perdana Menteri, beliau telah pun berunding dengan Yayasan Al-Bukhari, ya, Syed Mokhtar Al-Bukhari tu, untuk mendapatkan bantuan. Kalau dia sudi, ya, dah banyak dah kau untung selama ni, ya, dengan hasil beras, perniagaan beras dan sebagainya. Jadi apa salahnya, kata Anwar, kalau ada untung boleh tak bagi sikit kat petani. Masa tu kita ingat lagi kan, Anwar baru saja jadi Perdana Menteri. Jadi yang pertama dia nak tolong bukannya toke-toke dia, ya, bila jadi Perdana Menteri dia tak tolong lah. Dia tak sibuk nak, ya, mengkayakan anak-anak beranak dia ke, menantu dia ke, kan, kawan-kawan. Pertama sekali dia ambil alih je, dia teringat pada orang kampung, petani-petani, pesawah-pesawah, termasuk juga di Kedah. Walaupun di Kedah bukan parti dia yang memerintah, tetapi dia tak kira, ya. Walaupun negeri itu negeri Sanusi, tapi ramai yang susah, petani susah. Jadi macam mana cara dia? Dia baru ambil alih Perdana Menteri, ya. Nak tunggu pelabur masuk, makan masa juga, ya. Nak pergi promote balik pelaburan, nak tingkatkan ekonomi, makan masa, ya. Rakyat tengah susah, baru habis zaman Din Cirit, ya. Tengah menderita. Jadi nak bantu dengan segera, dia berunding dengan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Ada tak duit, ya, kamu dah untung banyak, boleh tak sementara waktu ni bagi sikit-sikit, kan. Bukannya dia paksa, bukannya dia pergi tekan Syed Mokhtar tu. Dia tanya je. Syed Mokhtar pula kebetulan kawan rapat dia lama dulu, baik rapat, sampai dia panggil Anwar ni sebagai brother, kan. Syed Mokhtar panggil Anwar ni brother. Jadi Syed Mokhtar pun kata tak ada masalah, maka diberilah bantuan kepada petani. Itu permulaannya. Dan Syed Mokhtar kata kalau ni pun dia akan bagi setiap bulan lah, suntik sikit-sikit kan. Saya tahu sama ada sekarang ni masih berjalan atau tidak. Tapi yang Datuk Seri Anwar Ibrahim minta adalah permulaannya Anwar tak minta lah setiap bulan, kan. Permulaan je dia minta. Tapi kalau Syed Mokhtar nak bagi setiap bulan, alhamdulillah lah, kan. Kalau nak bantu petani, bukan nak bagi duit tu pada dalam paket Anwar, kan. Nak bagi sumbangan, kau dah kaya, kan, duit lebih. Jadi bila dah berlaku macam ni, orang pun kata, oh bagus PMX kita, kan. Dan bagus juga Syed Mokhtar. Syed Mokhtar juga orang puji lah, kan, kerana dia dah kaya, dia bantu orang miskin. Jadi bila pandangan masyarakat kepada PMX macam itu, dan juga kepada yayasan Syed Mokhtar ni, ya, Yayasan Bukhari ni, jadi orang lihat dah macam berhubung rapat, ya, dengan PMX. Adalah orang dengki, adalah dengki, termasuklah Din Cirit. Dia dengki lah pasal dia jadi Perdana Menteri dulu, ya. Kenapa pula syarikat-syarikat ni tak nak berderma dengan aku? Dia dengki. Waktu aku jadi Perdana Menteri dulu 17 bulan, kenapa syarikat-syarikat kaya ni tak nak pula bagi sumbangan kat aku? Bila PMX ni tak sampai berapa hari PMX jadi Perdana Menteri, engkau dah volunteer pula, sanggup pula engkau nak bagi bantu, bantu orang kampung, bantu petani-petani, kan. Zaman aku dulu kenapa kau tak bantu? Sebenarnya orang kaya ni, syarikat-syarikat kaya ni, dia tahu, nak bantu Din Cirit ni, dia kata memang tak sampai lah kepada rakyat. Kita nak bantu perompak,
Ibarat macam kita nak beri sumbangan kepada perompak. Jadi orang kaya baik tahu je lah. Aku nak bantu kau macam mana, aku pun kau tahu, dia kata. Itu cerita dah. Kan? Macam mana aku nak bantu kau? Kata Syed Mokhtar Bukhari. Dan ramai lagi lah syarikat lain yang kaya-kaya. Macam mana aku nak bantu kau? Kau pun duk pau aku tak habis-habis. Kan? Minta sana sikit sponsor, sana sini sikit, duit judi pun kau nak ambil. Kan? Kau naikkan cabutan judi, tujuan kau nak cukai judi. Kan? Kau naikkan cabutan dia. Daripada 8 zaman PH, kau naikkan daripada 22 kali cabutan. Sebab apa? Kau nakkan cukai tu. Meningkat cukai tu. Tapi masuk dalam akaun kerajaan tak? Tak masuk. Ke mana pergi dah? Wallahualam. Kan? Ke mana pergi dia? Wallahualam. Itu yang Anwar kata. Anwar cakap, ada parti politik makan duit judi. Ini maksud Anwar ni. Pasal Anwar bila jadi Perdana Menteri, dia buka file. Cukai judi, cabutan judi bertambah, sepatutnya cukai masuk dalam akaun kerajaan. Kan? Sebab kau dah naik kan daripada 8 kepada 22 kali cabutan. Tentulah pendapatan cukai hasil judi ini bertambah. Masuklah gantung kerajaan. Tapi tak ada. Ke mana perginya? Tu ada. Ke mana perginya? Kan? Cabutan naik, cukai tak ada. Ke mana pergi? Kan? Jadi kita tak perlu nak fikirlah pasal jawapan dia dah ada. Kan? Dalam ucapan Muhyiddin dia kata, orang tuduh saya. Wallahi, 1 sen pun saya tak ambil. Semuanya masuk dalam parti. Kan? Itu kisah dia. Jadi bila dia dengki, saudara. Jadi Muhyiddin katalah, dia buat tuduhan. Dia kata patutlah Yayasan Bukhari ni baik sangat dengan PH. Baik sangat dengan Anwar. Sanggup bantu Anwar Ibrahim. Terima kasih yang bagi gift tu Aizal. Rupa-rupanya waktu PH memerintah dulu, dia kata Lim Go Eng ni telah pun mengeluarkan surat untuk mengecualikan Yayasan Bukhari bayar cukai. Jadi Yayasan Bukhari ni terutang budi lah dengan PH. Kan? Waktu kerajaan PH 22 bulan dulu, Lim Go Eng selaku Menteri Kewangan telah mengecualikan cukai kepada Yayasan Bukhari. Ini mula kisah dia, Muhyiddin sebut. Muhyiddin sebut. Wahal waktu zaman PH mentah, Lim Go Eng jadi Menteri Kewangan tu, dia pun ada dalam kabinet tu, saudara. Dia pun ada, patutnya dia tahu pasal dia ada dalam mesyuarat kabinet. Apa saja keputusan oleh Menteri Kewangan, tentunya keputusan yang besar-besar ini tentunya akan dilakukan dalam kabinet. Tetapi oleh kerana nak menimbulkan fitnah, nak tunjuk kepada orang Melayu, dan dalam tuduhan tu dia tambah sikit dengan isu perkauman. Dia kata apa? Ni Lim Go Eng ni. Kan? Seorang Cina DAP membuat surat mengecualikan cukai kepada Yayasan Bukhari. Kan? Ini melibatkan satu yayasan umat Islam, saudara. Sedap dia cilik cakap, saudara. Dia main isu perkauman. Dia main isu perkauman. Ini punca dah. Bila dia sebut bahawa Lim Go Eng mengeluarkan surat mengecualikan Yayasan Bukhari daripada bayar cukai, sehingga kan Al-Bukhari ini terhutang budi, yang sebab itulah dia bantu PMX, maka Lim Go Eng pun saman. Saman dia cirit. Kan? Sebab Lim Go Eng dah kata dah. Pertama sekali Lim Go Eng nak bagi tahu, minta maaf lah. Ini fitnah. Saya tak pernah pun buat surat bagi tahu kepada Syed Mokhtar ataupun Yayasan Bukhari ini supaya dikecualikan dia bayar cukai. Jadi Lim Go Eng kita mintalah maaf, kan? Kerana itu fitnah. Dia tak nak minta maaf, saudara. Puak-puak ni, puak-puak PN dan lebay ni, saudara. Mana nak reti minta maaf? Dia ego. Malulah dia depan walaon. Pasal walaon dah bertakbir banyak kali dah. Kan? Takkan nak minta maaf. Takkan walaon nak tarik balik takbir dia. Kan? Terpaksa teruskan lah. Alang-alang Teluk Perkasam biar sampai ke Pangkalengan. Itu prinsip yang mereka pakai. Alang-alang fitnah biar sampai kena saman. Macam tu. Maka Lim Go Eng pun tidak ada pilihan. Bila suruh minta maaf tak nak, maka dia pun saman. Dan keputusannya hari ini, saudara, apabila Lim Go Eng menyaman Muhyiddin Yassin, Mahkamah mengatakan Muhyiddin Yassin telah pun terbukti melakukan satu fitnah dan membuat tuduhan kepada Lim Go Eng. Jadi mahkamah pun buat kiraan kos-kos macam ni. Jadi jumlahnya 1.35 juta. 1.35 juta Muhyiddin kena bagi kat Lim Go Eng. Buta-buta je Lim Go Eng dapat 1.35 juta, saudara. Kan?
Banyak tu sampai 35 juta. Lim Go Eng ni ahli parlimen. Dia bukan menteri. Sekarang ni buah kerajaan keperpaduan. Tapi bila dapat 1.35 juta tu dah macam menteri lah saudara. Banyak tu. Kan? Banyak tu 1.35 juta tu. Jadi mahkamah arahkan Muhyiddin bayar 1.35 juta. Bukan itu saja, mahkamah juga perintahkan Muhyiddin bayar kos mahkamah RM50,000. Bayar kos bukan kos mahkamah, bayar kos kepada Lim Go Eng. Kan? Dia kena bayar pula RM50,000 kepada Lim Go Eng. Di samping itu mahkamah mengatakan dia kena bayar pula 1.35 juta. Tak pasal-pasal. Kan? Sebab tu kita katakan jangan sebab tu kita ada kuasa, kita rasa kita dah kaya-raya. Bebas, duit banyak kumpul sebanyak-banyak mana pun. Tapi kalau Allah nak tarik balik sekejap aja. Pertama, kuasa kau dah Allah tarik dah. Kan? Allah tarik sekelip mata aja. 17 bulan je kau jadi Perdana Menteri. Kan? Mencipta sejarah negara, seorang Perdana Menteri yang paling singkat adalah Din Cirit. Mencipta sejarah negara, Perdana Menteri yang tidak pernah melalui pilihan raya untuk diangkat jadi Perdana Menteri, tiba-tiba jadi Perdana Menteri, Din Cirit juga. Banyak saudara dia cipta rekod dalam politik negara kita ni. Jadi pengkaji-pengkaji sejarah kalau boleh catatlah masuk dalam buku teks supaya anak cucu kita akan datang tahu sejarah politik ini. Satu-satunya pemimpin yang menjadi Perdana Menteri tidak melalui pilihan raya. Siapa dia? Din Cirit. Kan? Tidak boleh pilihan raya, tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Din Cirit. Satu-satunya Perdana Menteri yang punya kabinet paling besar semenjak merdeka. Semenjak negara kita merdeka, kabinet paling besar. Paling ramai sampai 74 orang menteri dan timbalan menteri. Din Cirit juga. Rekod lagi saudara dia. Kan? Perdana Menteri yang dah asal belum? Dah lama dah asal dah. Jadi dalam room TikTok ni siapa sebab yang tak asal tadi, tak tahulah dia duduk kat Uganda ke kat mana. Uganda asal pukul apa tak tahulah. Dekat sini dah lama tadi saudara. Saya lepas asal tadi baru saya on live. Jadi apa tu saya sebut apa tadi? Dah 2 rekod dah. Pertama, dia jadi Perdana Menteri tidak melalui pilihan raya, dia cipta rekod. Yang kedua, dia seorang Perdana Menteri yang punya kabinet paling ramai sekali saudara. Kabinet macam kabinet dapur, bersusun-susun sampai 74 orang. Menteri dan timbalan menteri, tak termasuk duta khas bertaraf menteri. Din Cirit juga cipta rekod. Kan? Dia cipta rekod. Perdana Menteri yang paling banyak mengeluarkan belanja untuk renovate rumah kediaman resmi Perdana Menteri. Dia juga saudara. Orang lain renovate kat sikit rumah kediaman Perdana Menteri ni. Tapi dia 38 juta. 38 juta saudara. Walau orang ni dah bising dah. Dia kata fitnah. Mana dia orang nak tahu. Dia bukan gaji mencari. Walau ni dia tak jumpa. Kalau dia gaji bukan susah sangat. Pergi kat Google type kediaman resmi Perdana Menteri 38 juta akan jumpa. Akan jumpa. Kamu maklumat di ujung jari je. Tapi malas. Kan? Bila malas tu walon jadi macam walon ni. Fitnah tu. Sebab apa fitnah? Sebab Haji Hadi tak cerita apa benda ni kata. Kami tak pernah dengar pun daripada mula Haji Hadi. Kami tak pernah dengar pun dalam tak pernah baca pun dalam Maharakah. Sebab tu maklumat tak ada. Harapkan maklumat Haji Hadi. Nak dengar daripada mulut Haji Hadi, dengar daripada dia. Kita mimpi lah saudara. Mak Haji Hadi mana reti nak bagi maklumat. Berkenaan dengan politik, berkenaan dengan ekonomi, dia tak reti. Kalau tanya dia cerita pasal mimpi dia lah. Kan? Mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa bala, mimpi berjimak dan sebagainya. Semua dia cerita dengan korang nanti. Pasal mimpi dia. Tu Haji Hadi. Jadi kalau nak cerdik, jangan tanya Haji Hadi. Kan? Kau tanya lain, jawab lain. Sebab tu kita tengok sekarang ni, wartawan dah kurang dah bertanya dengan Haji Hadi ni. Wartawan dah tahu dah. Buang masa je kita pergi kejar lebih Hadi ni. Kan? Sebab kalau kita tanya dia pun, menyakitkan hati kita je kata wartawan. Tanya lain, jawab lain lagi. Kan? Macam itu hari tanya. Dalam isu tengah panas. Isu GSB. Tengah panas isu tu. Jadi wartawan nak minta lah pendirian ataupun pendapat Presiden Parti. Parti PAS ni. Kan? Sebab ini isu GSB ni isu tengah panas. Kan? Sewaktu itu GSB telah disiasat. Terima kasih Jali. Cikgu Jali. Cikgu Jali ke ni? Terima kasih atas gift Cikgu Jali. Jadi masa itu tengah panas. Jadi wartawan tanya Dabei Hadi. Tan Sri, apa pandangan Tan Sri tentang GISB? Pandangan dia tentang GISB tu, apa pandangan dia? Apa dia jawab? Dia kata, PAS tidak ada hubungan dengan GISB.
Kata. Tu jawapan dia. Orang bukan tanya apa hubungan PAS dengan GSB. Orang tanya pendapat dia tentang GSB. Tapi dia jawab apa? Dia tak ada hubungan, dia kata. Tak apalah, wartawan kata mungkin kali soalan pertama tu dia pekak. Kan? Sebab dah tua. Kan? Dia pernah kata dulu, Yusuf Qaradawi tu pekak. Dia pernah kata Yusuf Qaradawi tu dah tua. Telinga tak dengar. Pekak. Tapi Tuhan letak pada dia balik. Kan? Dia pun pekak juga. Lagi teruk. Yusuf Qaradawi ni kalau kita tanya, dia boleh jawab lagi soalan. Kan? Dia tak lari daripada pertanyaan Yusuf Qaradawi ni. Tapi dia teruk. Nak kata pekak tak pekak. Kan? Dia bukan macam orang panggil apa? Pekat badak. Kan? Macam cerita Piramli tu. Assalamualaikum Pak. Kapak. Macam tu lah. Dia dengar. Tapi dia dengar tu lain. Itu cerita Piramli tu. Cerita apa nama tu? Cerita keluarga 69. Tahu tak? Dia tak pekak, dia dengar tu. Assalamualaikum Pak. Kapak. Dia tu. Dia dengar. Tapi dia dengar lain. Jadi jadi macam tu lah. Macam cerita keluarga 69 tu. Wartawan tanya pendapat tentang GSB. Dia kata PAS tidak ada hubungan dengan GSB. Jadi wartawan kata mungkinlah dia pekat badak ni. Tanya soalan kedua. Saya nak tanya Tuan Tan Sri, ya, apa pendapat Tan Sri bila pihak polis telah pun mengadakan siasatan kepada GSB. Terima kasih Pak Yus. Siasatan kepada GSB. Apa pendapat Tan Sri? Dia jawab apa? Sebenarnya dia kata perkembangan Islam di Sepanyol bermula, umat Islam telah ditanam. Kemudian dah cerita pasal Sepanyol pula dah, sejarah Islam di Sepanyol. Dah dua soalan je lah wartawan tanya, lepas tu wartawan belah. Kan? Jadi saya nak bagi tip lah kepada wartawan. Kalau ada wartawan yang tengok view nonton ni, saya nak bagi tip. Lain kali nak tanya Haji Hadi ni, kita pusing soalan tu. Kena pusing soalan tu. Jumpa dia lain kali, tanya ada, wahai Tan Sri, saya nak tanya bagaimanakah perkembangan Islam di Sepanyol? Tanya dia soalan tu. Saya nak tanya Tan Sri, bagaimanakah Tan Sri ulas sikit tentang perkembangan Islam di Sepanyol? Barulah dia akan jawab pasal GSB. Sebenarnya pada pandangan PAS, GSB ini adalah satu badan dakwah yang dia akan jawab GSB. Dia kena tip macam tu, saudara. Jadi wartawan dia kena bijak lah sikit. Nak berdepan dengan Haji Hadi ni, pasal dia mantik dia terlalu kuat. Walaupun kata mantik, kan? Bila orang tanya teks, dia kata taksi. Kenapa jadi macam tu? Walaupun kata dia mantik. Bila orang tanya GSB mana, dia kata jawabnya, tidak ada hubungan dengan apa. Itu mantik. Dia ni mantik dia terlalu tinggi, makam dia tinggi. Jadi wartawan nak berdepan dengan dia kena pandai, kan? Jauh lagi ni saudara. Tadi cerita pasal Muhyiddin. Sebab apa? Sebab ada orang bagi saya idea. Sebab tu saya kata minta moderator yang ada sini, kalau walaupun hentam saya, kutuk saya, jangan mute dia, jangan block. Sebab dia memberikan idea kepada saya. Saya dah kosong dah tadi nak cerita pasal Lebih Hadi ni, tapi bila dia komen, saya dapat idea. Kecuali lah kalau dia komen dalam ni benda-benda yang melibatkan akaun saya di Sosma, saudara kena ambil tindakan lah. Tapi kalau sekat dia kutuk saya, hentam saya ke, biarkan. Kita bukan bacul macam mereka. Kita sanggup berdepan dengan mereka. Bak kata Haji Hadi, dia cuba nak ungkit pasal perjuangan reformasi dalam parlimen. Seronok dah saudara. Bila tak ada Dato' Seri Anwar dalam parlimen, dia macam pahlawan. Macam pendekar dia berpencak dalam parlimen tu. Dia ungkit zaman reformasi tu. Macamlah dia ni kaki berdemo. Macamlah dia ni orang yang hebat berdemo. Tak ada pun. Boleh bilang dia berdemo. Demo bersih ni boleh bilang Haji Hadi berapa kali dia turun. Kan? Lepas tu tunjuk muka lari. Ni lebih Haji Hadi. Lepas tu dia ungkit dalam parlimen. Zaman reformasi dulu kita lawan polis. Lepas tu kita masuk penjara. Kita kena tangkap masuk penjara. Alih-alih dia jadi Perdana Menteri. Tengok. Dia nak ungkit lah. Kononnya dia berjuang dulu. Ramai orang reformasi masuk penjara. Last kali Anwar masuk Menteri. Kan? Dia kata kita ni ditangkap masuk penjara. Malu dah sikit nak guna perkataan kita. Engkau tak terlibat, wahai Lebih Hadi. Engkau satu hari pun tak pernah masuk lock-up. Masuk 2-3 minit dia akan masuk untuk soal siasat dalam lock-up polis. Itu bukan lock-up dalam balai je pun kau. Tak pernah masuk lock-up pun dah jadi ni. Sebab tu Saifuddin Nasution dalam parlimen dia cabar PAS. Bagi tahu dia berapa hari, berapa minit Haji Hadi masuk penjara. Lepas tu ada yang bacuk ke jawab. Dia kata ada masuk lock-up. Mana ada masuk lock-up? Soal siasat dalam balai je. Dia tak ditahan lock-up.
Kan? 100 hari dia tahan pun tak sampai 1 hari. Dia pergi sekejap soal siasat, lepas tu dia keluar. Itulah Lebih Hadi sepanjang dalam politik dia. Kan? Hari ni dia nak cerita tentang perjuangan. Dia nak cerita dulu orang dulu ni bertempur dengan pihak polis. Kemudian kemudian bila orang lain bertempur masuk penjara, dia kata dah last sekali Anwar jadi Perdana Menteri. Memanglah orang lain bertempur berjuang untuk Anwar Ibrahim, untuk keadaan Anwar Ibrahim. Jadi orang lain yang bertempur ni, yang berjuang betul-betul ni, dia orang puas hati Anwar jadi Perdana Menteri. Yang kau ni, penyokong kau ni, berjuang untuk engkau ni, apa dapat? Kan? Kami berjuang puas hati. Sekurang-kurangnya Anwar dah jadi Perdana Menteri. Kan? Sekurang-kurangnya kita nak tengok dia buat membaiki negara kita, kita puas hati. Yang kau ni, Ali Walaon ni, yang angkat hadi ni, apa kau dapat? Kan? Kau berjuang untuk apa? Memali. Ni kisah nak cerita pasal memali, boleh saudara. Kan? Nak cerita kononnya kita reformasi ni bertempur dengan polis. Kita nak bagi tahu, kita bertempur dengan polis dulu pun sebab kita berarak dan polis pergi halang demonstrasi kita. Yang kau tu, kau memali tu berapa belas orang mati. Anggota polis mati, penyokong kau pun mati. Kau tak cerita yang tu. Kau tak cerita yang tu. Zaman kami reformasi, himpunan bersih, himpunan reformasi, cuba beritahu berapa orang kami penyokong-penyokong Anwar Ibrahim mati. Mati bertempur dengan polis. Cuba beritahu. Ada tak? Yang kena sembuh ramai, yang kena belasah dengan FRU ramai, sepak terajang ramai, tapi tak ada pun mati kat situ. Tak ada lagi yang mati kat situ. Mati kat Dataran Merdeka ke, mati kat depan Sorgo ke, tak ada saudara. Yang kena sembuh betul ramai. Kena sembuh gas ramai. Saya pun kali kena sembuh, kena kejar ke FRU ramai. Tapi tak ada yang mati kat depan Sorgo. Tak ada yang mati kat Dataran. Tapi Bagah Yahadi punya penangan, mati 18 orang kat Bali tu. Kan? Lawan siapa? Lawan polis. Lawan polis. Hari ni nak bercakap kat parlimen seolah dia tak ada apa-apa. Kan? Menyesal dia kononnya masuk reformasi. Dia jadi Menteri Besar Terengganu sepenggal zaman reformasi. Jangan lupa diri Lebih Hadi. Kalau bukan kerana gerakan reformasi, tak merasa kau jadi Menteri Besar Terengganu tu. Walaupun kau main telur je jadi Menteri Besar. Kan? Tak merasa. Ni jenis lebay. Dah lah bodoh. Sombong pula tu, saudara. Sombong. Tak sedar diri. Sebab itu dia dah berani cakap bila Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada dalam parlimen. Dia berani cakap sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada. Sebab dia tahu kalau Anwar ada depan dia waktu itu, memang dia kena belasah cukup-cukup. Kan? Kau nak cerita pasal sejarah perjuangan, kau berdepan dengan Anwar Ibrahim, kau dapat ubat lah. Kan? Jadi bila kau bercakap depan dalam itu, orang tak ada, tak apalah. Itu pun nasib baik Saifuddin jawab semalam sepitas lalu je. Saifuddin ingatkan, marang, supaya jangan mempelekehkan perjuangan reformasi. Awal reformasi dulu berjuang betul, ramai masuk penjara. Bukan reformasi saja, saya nak bagi tahu Haji Hadi. Saya nak bagi tahu Haji Hadi, bukan yang masuk penjara tu kerana reformasi saja. Yang masuk penjara kerana lawan kerajaan waktu itu ditahan buat ASA. Termasuk juga ramai pimpin PAS. Termasuk anak Tok Guru Nik Aziz, Nik Adli pun. Pernah masuk tahanan ASA. Apa itu tahanan ASA? Tahanan ASA, tahanan tanpa bicara. Siapa yang lakukan? Mahathir Mohamad. Zaman Mahathir Mohamad. Berapa ramai pimpin PAS, pimpin politik yang lawan kerajaan masuk penjara tanpa dibicarakan. Tahanan ASA. Termasuk penyokong-penyokong, pejuang-pejuang PAS dulu. Yang sekarang ni berada banyak dalam Parti Amanah. Yang ada sekarang ni mana pernah masuk penjara, saudara? Parti Islam yang tak ada apa-apa ni, yang tak ada pernah diuji. Presiden tak pernah masuk penjara, masuk lokap Tawari pun tak pernah. Timbalan Presiden si Katik tu langsung lah, saudara. Jadi si Katik tu kalau masuk lokap menangis dia. Kau tengok gaya dia tu. Terima kasih Razalina, Gifana. Si Katik ni kalau masuk lokap rasanya kena soal siasat. Inspektor tu hentak meja sekali macam tu, terkencing si Katik ni. Bukan pernah rasa diuji. Sebab tu presiden mereka tak pernah diuji, timbalan tidak pernah diuji. Idris Ahmad sama juga lah yang lain tu. Sanusi lagi lah. Kan? Sanusi memang tak pernah lah. Masuk penjara ni. Samsuri tak pernah. Kepimpinan utama PAS memang tidak pernah diuji, saudara. Yang pernah berjuang dalam ujian ini, mereka-mereka tu dah sertai Parti Amanah. Macam Mak Sabu, Arwah Salim Ayub, Dr. Hatta, Hanifah Maidin, siapa lagi tu? Ramai. Semua dah berada dalam Parti Amanah. Yang ada dalam Parti PAS ni semua orang panggil macam, kalau ada askar, dia orang panggil askar susu lah. Tahu tak askar susu? Askar susu ni, askar ni dia orang selalu duduk perli. Tentera-tentera yang daripada orang panggil, kalau tentera biasa ni daripada rekrut, latih 6 bulan rekrut, kan? Yang lain ni panggil askar susu lah, askar ambil kadet-kadet pelapis-pelapis ni kan.
Jadi dalam politik pun macam tu. Jadi PAS yang ada pemimpin PAS ini adalah pemimpin susu. Ya, dia manja-manjakan. Presiden tak pernah kena apa. Ya, berjuang dalam parti tak pernah masuk lokap tak pernah. Kan? Tapi sembang, terima kasih Syaril. Tapi sembang dalam parlimen macam dia ni pejuang sangat. Oh, macam dia pejuang sangat. Dia ni hanya batu api, saudara. Jadi ni, dia batu api suruh oleh berjuang, tapi dia tak nak pergi. Dia tak nak ke depan. Ya. Dia bukan zaman sahabat dulu. Zaman sahabat dulu, kalau dia ajak orang berjuang, sahabat akan berada di bersana depan. Di bersana depan. Tapi Jadi tidak. Dia ajak orang berjihad. Dia ajak orang mati syahid dan sebagainya. Dia tak pergi. Macam dia bertempur di Memali. Dia tak ada. Pendukung-pendukung dia, dekat Kampung Siong Memali tu. Dengan parang nak lawan dengan kereta kebal, nak lawan dengan senjata. Pendukung dia lah berdepan dengan polis. Dia duduk kat Rusila main telur.